Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menjalinkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Itulah pegangan yang digenggam Jamiah Singapura bersama Jamiah Selangor dan wilayah Persekutuan dalam iktihar mereka untuk mengukuhkan ikatan silaturahim antara sesama Muslim. Sejajar dengan itu telah berlangsung kejohanan sukan antara Jamiah 2015 atau dikenali sebagai Intern Jamiah Competition yang bertujuan memupuk serta memperkukuhkan ikatan silaturahim melalui aktiviti sukan. Untuk edisi kali kelima, giliran Jamiah Singapura menjadi tuan rumah dan ianya telah berlangsung pada 14 hingga 15 Mac membabitkan 160 peserta dan urus setia dari kedua-dua pihak. Majlis perasmian kejohanan sukan ini diadakan di Pusat Islam Jamiah yang dihadiri Naib Presiden 2 Jamiah Singapura Haji Muhammad Yunus Muhammad Syarif dan Penaung Jamiah Selangor dan wilayah Persekutuan Ismail Basri. Pandangan saya, sukan adalah wadah yang paling baik untuk kita bersilaturahmi sambil meningkatkan kesihatan jasmani dan rohani agar dapat terus hidup sihat dan ceria menjalankan kehidupan sehari-harian bersama keluarga. Sementara itu, ucapan perasmian bagi pihak Jamiah Selangor dan wilayah Persekutuan telah disampaikan oleh Ketua Kontijen dan Penyelaras Tuan Hal Halkashah Abdullah. Alhamdulillah, melihat semangat dan kerjasama yang ditunjukkan dari semua peserta serta rombongan dari kedua pihak menunjukkan kepada kita bahawa bidang sukan adalah satu sunnah yang perlu kita ketengahkan. Program sukan ini juga harus diberi nafas baru dan dibawa ke tengah dengan agensi-agensi dakwah agar ia dapat meningkatkan lagi mutu gerakan dakwah, khususnya dalam bidang-bidang yang berhubung kait dengan sukan, mana ia mempunyai pelbagai nilaian ekonomi, dakwah dan juga teknologi. Kalau diperlihatkan dengan cara mendalam, ia akan memberi pulangan yang sangat besar kepada umat Islam untuk meneroka peluang-peluang dan juga keadaan-keadaan yang baru jika ia dikupas secara ilmiah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, saya selaku Ketua Kontijen pada sukan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jamiah Singapura di atas penganjuran sukan seperti ini. Saya selaku Ketua Kontijen berharap program sukan seperti ini akan mendapat sambutan dan akan menjadi program contoh kepada badan-badan dakwah lain. Setelah tamat majlis perasmian, para peserta bersiap sedia untuk mengambil bahagian pada acara pertama kejohanan iaitu pertandingan bowling yang diadakan di Pusat Bowling Civic Club Changi Clubhouse. Perlawanan membabitkan 4 pusingan itu menunjukkan penguasaan tuan rumah sejak mula apabila pasukan Jamiah Selangor dan wilayah Persekutuan ketinggalan pada pusingan ketiga dengan perbezaan jatuhan pin sebanyak 2,735 jatuhan pin. Saya rasa untuk pasukan bowling ni walaupun hakikatnya kalau kita tengok kan memang daripada segi mata yang telah letakkan dekat whiteboard tu memang pasukan daripada Jamiah Selangor dan wilayah Persekutuan kalah, tapi masih ada lagi 3 game lagi yang belum dimainkan, iaitu permainan netball, permainan badminton dan permainan bola sepak pada hari Ahad, dan kami kena menang untuk ketiga game tu untuk merangkul kejuaraan, insyaAllah. Saya rasa memang ada harapan, ya, sebab saya tengok walaupun skor kita hari ini kurang baik, tapi nampaknya pasukan Malaysia pun ada masalah dengan lane ini yang begitu licin, ya. Jadi ini cara persahabatan kan. Jadi kita tahulah boleh main dengan tak boleh main, bola ni bulat. Kadang bola boleh pergi, kadang tak boleh pergi. Itu semua nasib.
Okey, so far alhamdulillah kita orang buat yang terbaik untuk tinggikan lagi point. Kalau ada rezeki kita orang menang, kalau tak ada itu berpihak pada pihak Singapura lah, Jamiah Singapura. Pada petangnya pula berlangsung perlawanan bola jaring yang diadakan di Netball Club Boulevard Stadium. Walaupun keadaan cuaca sedikit terganggu, namun ia tidak mematahkan semangat kedua-dua pasukan dan sekali lagi keputusan berpihak kepada tuan rumah dengan jaringan akhir 12-11. Saya sebenarnya tak expect, tak sangka kita orang boleh menang. Pasal Selangor saya tengok diorang ni lagi tua dari kita, tapi diorang sangat laju dan luar jangkaan lah. Tim okey, good, semuanya main pun memang cantik. So chemistry tu memang ada. Chemistry memang ada. Boleh dikatakan memang nampak hebat juga. Diorang punya Singapura punya tim pun hebat. So sama-sama cuba yang terbaik. Kami terima kekalahan ni dengan bermaruah sekali. Dan benda ni pun sebenarnya untuk mengeratkan silaturahim. Menang kalah sebenarnya adat lah kan. Kejohanan sukan antara Jamiah ini juga memperlihatkan perlawanan sukan badminton dengan melibatkan 7 regu. Perlawanan yang diadakan di Sekolah Indonesia Singapura SIS tersebut diharap menjadi titik tolak kebangkitan pasukan Jamiah Selangor dan wilayah persekutuan untuk memperoleh kemenangan pertama. Namun Tuah sebagai tuan rumah menjadi kekuatan kepada pihak Jamiah Singapura dengan kemenangan 7-0. Hari kedua kejohanan yang merupakan hari terakhir dimulakan dengan pertandingan bola sepak sebelah sebelah yang berlangsung di padang BRTC Jalan Lembah Bedok pada jam 10 pagi. Berdasarkan corak permainan, kedua-dua pasukan ternyata menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Jamiah Selangor dan wilayah persekutuan berjaya mengikat kedudukan pada minit ke-65 hasil satu sepakan percuma yang gagal ditangkap kemas penjaga gol tuan rumah. Setelah tamat 80 minit permainan, perlawanan terpaksa diheret ke sepakan penalti setelah keputusan seri dicatatkan. Kecemerlangan penjaga gol Jamiah Selangor dan wilayah persekutuan telah memberi kemenangan pertama buat Jamiah Selangor dan wilayah persekutuan dengan keputusan sepakan penalti 4-3. Majlis penutup kejohanan telah diadakan di Pusat Islam Jamiah yang dihadiri Ahli Parlimen GRC Bishan Towah Payuh merangkap Presiden Bola Sepak Singapura FAS. Pada majlis tersebut turut diadakan sesi dakwah bersama Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Latif. Selain penyampaian hadiah dan piala Abu Bakar Maidin kepada pasukan Singapura yang berjaya menjuarai kejohanan pada kali ini. Suruh belajar berkuda kerana nak berperang. Mengikut ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiap sediakanlah daripada tentera-tentera, askar-askar, daripada kekuatan-kekuatan min quwwah, daripada kekuatan-kekuatan setakat yang kamu mampu. Berlatih maksudnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya kita berlatih, bersiap sedia. Wa min ribatil khair, disebut dalam Al-Quran wa min ribatil khair, dengan pasukan-pasukan berkuda. Kenapa ya tuan-tuan? Kita tengok Islam menggalakkan umatnya untuk sihat dan kuat.
Islam menggalakkan kita untuk sihat dan kuat. Disebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal tadi, menyediakan kekuatan. Maksudnya kita kena berlatih. Kemudian yang keduanya, Allah memuji tentang orang yang kuat, memperlebihkan tentang orang yang mempunyai fizikal yang kuat. Saya bukan, mungkin saudara moderator lebih kuat daripada saya dan Ustaz Ismail. Allah memuji kekuatan Talut. Kalau kenal dalam kisah Talut ya, Talut dan Jalut dan Tabuk. Dalam kisah daripada Nabi Musa alaihi salam turun setelah kejayaan Nabi Musa alaihi salam, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Samuel, kepada Bani Israel. Nabi Samuel ini tidak terkenal, tetapi dalam kisahnya, dalam sejarah orang Israel, ketika nak melantik pemimpin tentera jadi panglima perang, iaitu Talut. Sedangkan Talut ni dari kalangan orang-orang yang biasa, tetapi Allah wahyukan kepada Nabi Samuel supaya lantik Talut ini menjadi general perang, kerana Talut ini adalah orang yang badannya besar dan gagah. Allah puji tentang kekuatan. Kemudian disebut dalam hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun. Orang yang mukmin, orang yang kuat, orang beriman yang kuat terlebih suka oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang mukmin yang fizikalnya lemah. Tetapi walau bagaimanapun Allah sebut, Nabi SAW sebut, yang lemah ataupun yang kuat, asalkan dia beriman, kedua-duanya baik. Tetapi terlebih suka oleh Allah. Allah lebih suka kepada orang yang lebih kuat. Kemudian berkenaan dengan permainan dan sukan. Sebenarnya tuan-tuan, yang terkenal, sukan sunnah yang terkenal selain daripada tiga itu, memanah, berenang dan berkuda, ada lagi sukan-sukan yang lain yang kita terlepas pandang, yang sebenarnya juga sunnah. Iaitu apa tuan-tuan? Gusti. Ya, sparring. Kerana dalam perang juga nak melatihkan kekuatan juga dilatih martial arts. Antaranya ialah bukan tomoy, tapi dia panggil martial art, mix martial art kita panggil Dan selain daripada gusti, Nabi juga berlumba lari. Direkodkan dalam banyak hadis, selain daripada Nabi berlumba lari dengan para sahabat, Nabi juga berlumba lari dengan isterinya. Selain nak mengeratkan silaturahim, insya-Allah topik silaturahim akan dikupas oleh Ustaz sebentar lagi insya-Allah. Jadi maknanya itu silaturahim di antara suami isteri. Jadi dalam rekodnya, dalam sejarahnya, sirah Nabi SAW, Nabi juga pernah berlumba lari. Selain daripada itu, paling penting, oleh kerana zaman sekarang ni sukan-sukan sunnah ini tak cukup famous lagi. Banyak dalam memanah, dia punya equipment dia mahal nak beli. Macam saya sendiri pernah terlibat dengan sukan archery. Ada beberapa jenis bow and arrow. Ada yang compound arrow, ada yang traditional, ada yang recurve yang digunakan dalam sports, dalam sukan moden. Semua itu equipment dia semuanya mahal. Yang traditional pun kalau tak ada 1,000 dalam poket, tak boleh nak start main, kecuali pergi club. Main bayar fees dia dan ambil beberapa batang arrow. Begitu juga dengan horse riding. Saya juga terlibat dengan horse riding. Menurut Ketua Kontijen dan Penyelaras Jamiah Selangor dan Wilayah Persekutuan Tuan Halhalkashah Abdullah, pihaknya berpuas hati dengan penganjuran pada kali ini selain objektif kejohanan turut tercapai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan saja sekadar sukan tetapi silaturahmi dan juga sifat tangan terbuka yang ditunjukkan oleh Jamiah dalam mendidik Jamiah Selangor, dan juga ukhuwah yang telah ditunjukkan
dan juga perasaan silaturahmi bukan saja sewaktu kita berada dalam keadaan yang tenang begini, tapi juga di atas padang dan gelanggang di mana kita adakan pertandingan, sangat mesra, sangat santai. Inilah yang kami harapkan supaya kedua pihak, baik daripada pentadbiran baik pun daripada ahli sukan yang datang, dapat mengukuhkan sukan ini ataupun silaturahmi ini melalui sukan. Dengan hasrat untuk memkukuhkan ikatan silaturahim, kejohanan sukan antara Jamiah Singapura dan Jamiah Selangor dan Wilayah Persekutuan yang dilangsungkan di Singapura selama 2 hari ini, di samping pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan, diharap mampu untuk mengeratkan dan memkukuhkan ikatan kerjasama antara mereka dalam bersama-sama untuk menyampaikan dakwah Islam. Sekian saja laporan saya, Radin Azwan dari Kota Singapura untuk TV Satan. Salam takzim.